Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Menisa binti Taman bernombor matriks BS19110279. Pada hari ini saya akan memaparkan video dokumentasi saya yang bertajuk Sumbangan Tun Mustafa Harun dalam Aspek Politik Negeri Sabah. Dalam masa 2 tahun, saya berkhidmat sebagai yang dipertua negara. Saya telah berpeluang menyaksikan banyak kemajuan-kemajuan dan perkembangan-perkembangan dalam negeri Sabah ini. Saya juga berpeluang memerhati tumbuhnya kebijaksanaan berpolitik dan perasaan keyakinan atas diri sendiri di kalangan rakyat sekalian. Tun Dato' Haji Mustafa bin Dato' Harun merupakan seorang pemimpin yang sangat terkenal di negeri Sabah disebabkan jasa dan sumbangan beliau dan masih kekal sehingga ke hari ini. Beliau merupakan Ketua Menteri ketiga bagi negeri Sabah dan perjuangan beliau dalam membangunkan negeri Sabah sangat meringankan beban rakyat tempatan. Hal ini dikatakan demikian kerana Tun Dato' Mustafa bukan sahaja menjaga kebajikan dari segi pendidikan, malahan ekonomi dan juga sosial rakyat Sabah turut dijaga oleh beliau. Dengan kepimpinan beliau sebagai seorang karismatik tetapi kontroversial, beliau sebagai Ketua Menteri Sabah telah menyebabkan beliau sangat dihormati dan diingati oleh rakyatnya. Beliau sangat dikenali sehingga ke hari ini kerana beliau telah berjaya membebaskan negeri Sabah daripada genggaman pihak British walaupun pada peringkat awal perjuangan beliau telah mendapat tentangan dari pelbagai pihak seperti orang tempatan, orang Cina dan juga pengamal ajaran Kristian. Walaupun pihak British telah menjajah Sabah, namun orang tempatan dapat menjalankan aktiviti harian mereka tanpa sebarang ancaman. Contohnya, orang Cina sebagai peniaga yang besar manakala pengamal ajaran Kristian boleh menyebarkan agama mereka di tempat-tempat yang dihaskan tanpa sebarang masalah. Dengan itu, rakyat Sabah menganggap kemerdekaan itu bukan sesuatu yang penting kerana mereka telah mendapat kehidupan yang selesa di negeri Sabah ini. Namun demikian, disebabkan jasa Tun Mustafa Harun sebagai bapa kemerdekaan Sabah dan bapa pembangunan Sabah apabila beliau memajukan dan memerdekakan tanah Sabah ini, sifat-sifat beliau yang sangat disegani dan disayangi rakyatnya sehingga beliau bukan sahaja dianggap sebagai bapa kepada anak-anaknya, malahan bapa kepada rakyat jalatannya. United Sabah National Organization USNO, negeri Sabah ini mempunyai rakyat pribumi yang pelbagai yang terdiri daripada Bajau, Suluk, Kadazan, Dusun, Brunei, Murut, Rungus dan sebagainya. Oleh itu, Tun Dato' Mustafa menyedari bahawa kemerdekaan Sabah hanya boleh berlaku apabila penyatuan politik terjalin yang mewakili kepelbagaian etnik dan agama di negeri ini. Akhirnya, Tun Dato' Mustafa bersama sahabat beliau iaitu Datuk Muhammad Said Keruak dan Tun Sakaran Dandai telah menubuhkan United Sabah National Organization USNO yang mewakili semua rakyat pribumi Sabah dan mula diperkenalkan pada Ogos 1960 dan Tun Dato' Mustafa telah dilantik sebagai yang dipertua USNO yang pertama di Kudat pada 24 hari bulan 12 1961. USNO telah mencadangkan agama Islam menjadi agama rasmi dan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Parti ini telah diterima oleh bukan sahaja peribumi beragama Islam, malahan juga rakyat peribumi bukan Islam termasuklah juga pemimpinnya yang bernama Herman Luping dan Payar Juman yang akhirnya penubuhan Parti USNO ini membawa kepada perpaduan rakyat dari segi bahasa, budaya dan agama. Matlamat utama Tun Mustafa apabila terlibat dalam agama politik ini adalah ingin mewujudkan suasana politik yang stabil di negeri Sabah ini agar perhubungan di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dapat berjalan dengan lancar. Tun Dato' Mustafa telah memperjuangkan kemerdekaan negeri Sabah mulai mendapat sambutan dan sokongan yang baik daripada rakyat pribumi sendiri, di mana sebaik sahaja beliau menubuhkan Parti USNO, beliau turut dilantik sebagai ahli Majlis Kerja dan Perundangan dan diteruskan dengan pelantikan beliau sebagai ahli Kerajaan Tempatan selepas diisytiharkan pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Sehubungan dengan itu,
Tun Dato' Mustafa telah dilantik menjadi Ketua Negeri Sabah yang pertama selama 2 tahun, iaitu dari tahun 1963 sehingga 1964 dan diganti sebentar oleh Tun Pangeran Ahmad Rafai, namun beliau kembali menjadi Ketua Menteri Sabah pada tahun 1965 sehingga 1973. Ketika itu, Tun Dato' Mustafa telah menyandang jawatan sebagai Menteri Persekutuan bagi Hal Ehwal Sabah dan Pertahanan Awam pada 22 Julai 1966 sehingga 1967. Setelah itu, pada April 1967, beliau kembali bertanding dalam pilihan raya di Bengkok Kabangi dan mendapat kemenangan dalam pilihan raya tersebut, dan akhirnya Tun Mustafa bertanggungjawab menjadi rakyat undangan negeri Sabah untuk Bengkok, dan beliau telah ditabalkan sebagai Ketua Menteri Sabah yang ketiga menggantikan Donald Stephens dan Peter Loh Su Yin bermula pada 11 Mei 1967. Jawatan tersebut telah dipegang selama 2 penggal oleh beliau sebelum partinya USNO berjaya ditewaskan. United Malay National Organization atau lebih dikenali sebagai UMNO. Setelah Tun Dato' Mustafa tewas dalam pilihan raya yang menentang parti berjaya, beliau meneruskan usaha beliau dalam bidang politik dengan membawa UMNO ke Sabah, dan penyertaan beliau berlangsung pada Januari 1991. Tun Dato' Mustafa telah membuat keputusan untuk membubarkan parti USNO demi memberi laluan kepada parti UMNO. Parti UMNO dibawa ke Sabah dengan tujuan dapat menyatukan rakyat Sabah. Malahan, beliau merupakan orang pertama daripada parti USNO yang menyertai parti UMNO. Sebelum selepas itu, beliau menjadi timbalan pengerusi jawatan kuasa perhubungan Sabah yang menganggotai Majlis Tertinggi UMNO. Dengan menyertai parti UMNO, Tun Dato' Mustafa telah dipilih semula menjadi anggota Dewan Undangan Negeri Sabah untuk usulan sebagai UMNO dalam pilihan raya kecil pada 12/05/1991. Sekaligus menyandang jawatan sebagai timbalan Ketua UMNO Sabah pada tahun 1991 sehingga 1993 ketika beliau berumur 73 tahun sehingga 75 tahun. Selepas berhentinya